Anda telah habis mempelajari bab 8 pemodelan matematik. Anda pun telah menjawab soalan PPT dengan ahli kumpulan. Untuk pelajaran hari ini, cikgu hendak membincangkan soalan PPT bab 8 dengan anda. Anda perlu membuat pembetulan sekiranya anda menjawab salah. Okey, kita lihat soalannya 8.1.2 menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, kuadratik, eksponen. Untuk soalan yang kita bincang nanti merupakan soalan yang melibatkan fungsi eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Latihan terdiri 8.1b muka surat 240. Soalan 1. Keadaan suhu badan yang jauh lebih tinggi daripada paras normal dikenai sebagai hipotermia. Apakah itu hipotermia? Sekiranya suhu badan anda lebih tinggi daripada 37 darjah Celsius. Satu daripada punca hipotermia termasuk pendehidratan, iaitu kehilangan cecair melebihi jumlah yang diambil. Pendehidratan bermaksud anda hilang air daripada badan dengan banyak. Mengapakah anak kecil mempunyai risiko yang lebih tinggi mengalami hipotermia berbanding dengan orang dewasa apabila berada di bawah cuaca panas? Ini merupakan soalan ini bermaksud mengapakah anak kecil hilang air lebih banyak daripada orang dewasa dan suhu anak kecil adalah lebih tinggi. Seliti masalah ini melalui pemodelan matematik. Soalan A. Kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Soalan tahap 2, soalan pemahaman. Okey, kita boleh salin jawapan terus daripada bahagian yang saya highlight dalam soalan. Mengapa anak kecil mempunyai risiko yang lebih tinggi mengalami hipotermia berbanding dengan orang dewasa apabila berada di bawah cuaca panas. Okey, ini merupakan jawapan soalan B. Tentukan andaian yang perlu dibuat. Okey, ini merupakan soalan tahap 6 sintesis. Andaian, bahagian andaian anda tidak dapat mencari jawapan daripada soalan, tetapi boleh jawab berdasarkan pengalaman diri ataupun apa-apa yang telah belajar. Okey, bukan sahaja dalam matematik dan juga subjek lain. Okey, andaian saya untuk soalan ini ialah jumlah kehilangan air daripada badan bergantung pada nisbah luas permukaan berisi padu. Seterusnya, dan kena pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Soalan tahap 2. Kebiasaannya kita boleh dapat pemboleh ubah ataupun maklumat yang diberikan daripada soalan. Tetapi untuk soalan ini, anda tidak dapat jawapan terus daripada soalan. Anda perlu fikir sendiri. Saya ambil pemboleh ubah daripada andaian saya. Okey, pemboleh ubah pertama ialah Y sama dengan nisbah luas permukaan
berisi padu. Lagi satu ialah X adalah panjang sisi. Sudah. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Model matematik ataupun dengan kata lain rumus formula. Ini merupakan soalan tahap 3, aplikasi 4, analisis 5, menilai. Okey. Katakan saya ambil contoh kubus. Okey. Kubus ada 6 permukaan. Okey. Luas kubus merupakan panjang X, darat lebar pun X. Kalau isi padu kubus merupakan panjang S, darat lebar X, darat tinggi pun X. Okey. Belum sampai jawapan lagi. Kemudian antaian saya tadi ialah apa? Jumlah kehilangan air daripada badan bergantung pada nisbah luas permukaan berisi padu. Okey, saya guna antaian saya untuk memperoleh rumus, formula ataupun model matematik saya. Okey, ini merupakan antaian saya. So, sekarang saya boleh tulis model matematik. Kita tahu nisbah luas permukaan berisi padu merupakan Y, right? Sekarang saya baru boleh tulis. Yaitu Y sama dengan luas permukaan berisi padu. Okey. Luas permukaan, kita tahu kubus ada 6 permukaan. Luasnya ialah panjang X, darat dengan lebar X. Isi padu ialah panjang S, darat dengan lebar X, darat dengan tinggi pun X. Okey, saya ringkaskan. Okey, akan jadi 6 per X. Ini barulah jawapannya. Okey, jawapan hanya Y sama dengan 6 per X. Yang lain bukan jawapan. Yang lain merupakan keterangan untuk anda supaya anda faham bagaimana saya dapat Y sama dengan 6 per X. Okey. Sekarang soalan D. Menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Soalan tahap 6, soalan sintesis. Sebelum saya menjawab D, saya ada tambahan untuk Y sama dengan 6 per X. Saya perlu ada sedikit keterangan. Okey. So, dengan ini, anak kecil yang badan anak kecil, yang kecil akan mengalami
kehilangan air dengan lebih banyak. Okay. Nah, ini merupakan keterangan bagi modal matematik Y sama dengan 6 per X. Okay, sekarang baru saya jawab soalan D. Menentukan dan mentaksir penyelesaian dan dalam konteks masalah berkenaan soalan tahap 6. Bermaksud, okay, selain modal matematik, saya guna contoh kubus. Okay. Kita pun boleh guna solid geometri yang lain, contohnya cuboid, silinder, untuk mewakili modal matematik. Soalan D yang penting, hendak Anda menggunakan modal matematik yang dihasilkan diaplikasi dalam keadaan yang lain. Okay, kalau Anda tidak mahu guna kubus, okay, kita pun boleh guna contohnya cuboid. Cuboid, okay, pun boleh digunakan untuk mewakili, okay, mewakili badan anak kecil atau dewasa. Yang penting kita menunjukkan aplikasi dalam keadaan yang lain. Okay, ini merupakan jawapan soalan PBD.